Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Encik Syed Lamsah bin Syed Chia selaku pensyarah bagi subjek sejarah pendidikan dan rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya Muhammad Atif Aradi bin Zaini bersama rakan-rakan daripada Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor akan membentangkan tugasan yang berkaitan dengan institusi pendidikan swasta iaitu Sekolah Tembi yang terletak di Ipoh, Perak. Di dalam perpandangan ini terdapat 5 isi kandungan iaitu latar belakang penubuhan, struktur pentadbiran dan fasiliti yang disediakan, program pengajian atau kurikulum yang ditawarkan serta yuran pengajian, fakta menarik lain berkaitan institusi dan yang terakhir rumusan. Yang pertama adalah latar belakang sekolah. Sekolah Tembi Ipoh telah ditubuhkan pada tahun 1960 oleh Puan Dorothy Nelson Lloyd untuk menjadikan pendidikan berkualiti berasaskan sistem British kepada anak-anak masyarakat ekspatriat British di Perak. Sekolah itu dinamakan sempena sebuah pusat perakinan kecil tepi pantai dan perkampungan nelayan di Wales Selatan. Kampung halaman Puan Nelson Lloyd dan bilik darjah pertama ialah Dewan Gereja Kecil. Terdapat banyak perbezaan yang ketara dalam kehidupan lebih 1,000 pelajar dari 30 negara di kampus yang dibina khas di Bandar Meru Raya yang dibina pada September 2013. Kampus ini merupakan rumah kepada 2 sekolah iaitu Tembi International School menawarkan Cambridge IGCSE dan A-Levels dan Sekolah Sri Tembi menawarkan kurikulum kebangsaan Malaysia. Seterusnya struktur pentadbiran. Struktur pentadbiran disediakan di Sekolah Tembi Ipoh ini ialah menyediakan persekitaran yang sesuai bagi para pelajar untuk berkembang secara holistik demi menjalani kehidupan yang benar-benar memuaskan sebagai orang dewasa. Penyediaan ini merangkumi keperluan fizikal, mental dan emosi para pelajar dapat dipenuhi. Kampus yang didirikan adalah berkonsepkan kampus moden yang dibina khas terletak di kaki bukit Batu Kapur Bandar Meru Raya yang indah dan seluas 13 ekar keseluruhannya. Lokasi yang tenang ini sesuai untuk pembelajaran kerana ia bebas daripada gangguan dengan pelbagai kemudahan yang membolehkan usaha intelektual yang ketat dan pelbagai aktiviti kokurikulum. Kampus dibuka pada tahun 2013. Ruang terbuka kampus yang luas dan kehijauan yang subur mewujudkan persekitaran yang menenangkan yang kondusif untuk pembelajaran. Pengajaran bilik darjah dipertingkatkan dengan rangkaian lengkap kemudahan yang mencerminkan komitmen terhadap pembangunan holistik para pelajar, manakala kemudahan asrama penuh menyediakan gaya hidup yang menyeluruh dan memuaskan untuk semua pelajar. Selain itu, fasiliti yang disediakan Sekolah Tembi Ipoh menyediakan pelbagai fasiliti untuk semua pelajar yang belajar di sini. Tujuannya adalah untuk mengembangkan bakat dan kemahiran insaniah mereka. Selain itu, terdapat juga kemudahan sukan dan rekreasi untuk memberi peluang kepada para pelajar untuk mengembangkan badan mereka sebagai tambahan kepada minda dan jiwa mereka. Antara fasiliti yang disediakan di Sekolah Tembi Ipoh adalah auditorium, bilik seni, kantin, padang bola sepak, bilik muzik, pusat perubatan, pusat pembelajaran tingkatan 6, gelanggang tenis, pusat pembelajaran, kolam renang, gelanggang bola keranjang, makmal sains, dewan serbaguna dan asrama. Kemudian, kurikulum yang ditawarkan. Sekolah Sri Tembi Ipoh menggabungkan yang terbaik daripada kurikulum kebangsaan Malaysia dengan perspektif dan pandangan global, menyediakan pelajar Malaysia untuk kejayaan tempatan dan global dalam laluan kerjaya pilihan mereka. Kurikulum dan penilaian. Terdapat 2 peringkat. Yang pertama adalah peringkat rendah. Pendidikan di Sekolah Tembi Ipoh pada tahun-tahun rendah di mana pelajar mempelajari kurikulum standard Sekolah Rendah Kebangsaan Malaysia atau kurikulum standard Sekolah Rendah KSSR dari darjah 1 hingga darjah 6. Semasa tahun-tahun rendah,
Penekanan diberikan untuk menyediakan pelajar dengan asas pembelajaran yang luas melintas kumpulan mata pelajaran utama dengan tujuan untuk memupuk pemikir yang berpengetahuan luas yang boleh berjaya dalam peperiksaan utama mereka yang diadakan pada tamat darjah 6 iaitu Ujian Pencapaian Sekolah Rendah UPSR. Seterusnya, peringkat menengah, kurikulum menengah kemudiannya mengambil langkah lebih jauh membolehkan pelajar berumur 13 hingga 17 tahun mendapat pengkhususan yang lebih apabila mereka mula menemui perkara yang ingin mereka tekuni sebagai pilihan kerjaya. Pada tahap ini, pendekatan akademik yang ketat dilengkapkan dengan penyertaan yang lebih besar dalam aktiviti sekolah dan dalam jawatan kepimpinan bertujuan untuk membentuk golongan dewasa muda yang bertanggungjawab dan teliti bersedia untuk menghadapi dunia. Para pelajar dalam peringkat menengah ke arah dua peperiksaan penting iaitu Pentaksilan Tingkatan 3 PT3 dalam Tingkatan 3 dan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dalam Tingkatan 5. Pelajar cukup bersedia untuk menggunakan pintu masuk ini sepenuhnya membuka pintu kepada pengajian di universiti berprestij di seluruh dunia. Seterusnya, yuran pengajian. Sekolah tinggi ini mempunyai dua struktur yuran berbeza iaitu antarabangsa, Sekolah Antarabangsa Tembi dan Warga Negara Malaysia, Sekolah Tembi. Yuran meningkat secara berperingkat mengikut pelajar, manakala ibu bapa kanak-kanak di tahun 2 dan lebih muda boleh memilih struktur yuran yang termasuk makanan harian untuk anak-anak mereka. Sekolah ini juga menawarkan pelajar berumur 12 tahun ke atas pilihan untuk tinggal di asrama termasuk sarapan pagi dan makan malam serta pengangkutan. Pertama, jadual yuran Sekolah Antarabangsa Tembi. Butiran yang pertama ialah yuran permohonan bagi setiap kanak-kanak tidak boleh dikembalikan adalah sebanyak RM300. Seterusnya, yuran pendaftaran bagi kanak-kanak dan tidak boleh dikembalikan iaitu awal tahun sahaja sebanyak RM500. Akhir sekali, yuran pendaftaran bagi kanak-kanak dan tidak boleh dikembalikan iaitu tidak termasuk awal tahun sebanyak RM2,800. Yang kedua, jadual yuran sekolah tinggi pula. Dalam bahagian ini terdapat dua butiran. Pertama ialah yuran permohonan bagi setiap kanak-kanak dan tidak boleh dikembalikan iaitu berharga RM300. Seterusnya, yuran pendaftaran bagi setiap kanak-kanak dan tidak boleh dikembalikan sebanyak RM1,200. Yuran yang dibayar ini tidak termasuk buku, pakaian seragam, pengangkutan, makanan, aktiviti kurikulum, lawatan pendidikan dan yuran peperiksaan luar. Fakta menarik yang terdapat di sekolah tinggi. Fakta menarik bagi sekolah tinggi ialah asramanya berbentuk rumah teres, home style boarding house. Asrama ini sangat terkawal dan selamat serta dikawal rapi oleh pengawal keselamatan untuk para pelajar menetap di sini. Asrama ini juga dikelilingi pagar. Jarak antara asrama dan kampus adalah kurang daripada 1 km. Seterusnya, kelengkapan dalam asrama ini sangat mencukupi. Asrama ini dilengkapi dengan ruangan yang terdapat kawasan sosial yang besar, tempat makan dan tempat belajar di tingkat bawah, serta 2 dapur dan kawasan dopi. Seterusnya, di luar kawasan asrama adalah kecil tetapi terdapat kawasan permainan yang lengkap seperti meja pingpong dan gelung bola keranjang. Yang terakhir adalah rumusan. Institusi pendidikan swasta yang sedia ada tidak berfungsi sebagai pesaing. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai pelengkap kepada tanggungjawab institusi pendidikan awam yang semakin besar, menjadikannya mencabar untuk menangani peningkatan bilangan pelajar. Institusi pendidikan swasta di Malaysia mempunyai keupayaan untuk menyediakan persekitaran pendidikan yang setanding, jika tidak lebih baik berbanding institusi pendidikan awam, dengan prasarana dan fasiliti yang moden membantu dalam proses pembelajaran, dan mereka menawarkan lebih banyak kursus pendidikan yang disesuaikan dengan keperluan pekerjaan, sebagai contoh perniagaan, ekonomi dan perakawanan. Di samping itu, institusi pendidikan swasta juga boleh mengurangkan pengaliran wang ke luar negara yang bermaksud bahawa lebih sedikit pelajar yang menuntut di luar negara namun lebih ramai dari
Namun, pelajar dari luar negara yang mengambil pendidikan di Malaysia boleh meningkatkan pengaliran wang ke dalam negara dan akhirnya meningkatkan sumber pendapatan negara melalui sektor pendidikan. Sekian daripada saya. Terima kasih.